Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beranikah Perikatan Nasional berjanji akan pindah perlembagaan jika berkuasa? Malah mula meletakkannya dalam manifesto PRU 16. Dalam isu perlu atau tidak memindah perlembagaan bagi memastikan orang Melayu saja menduduki jawatan Perdana Menteri, menuding jari kepada pihak lain untuk melakukannya bukanlah suatu bentuk penyelesaian yang munasabah. PN misalnya, mereka tidak perlu menggesa Pakatan Harapan melakukan pindaan tersebut kerana gesaan itu jelas difahami berniat jahat dan tidak ikhlas. Lagi pula, pendirian Pakatan Harapan dan lain-lain parti ialah mereka mahu peruntukan sedia ada dikekalkan, yaitu sesiapa saja boleh dan berhak menjadi Perdana Menteri. Tetapi berserta kefahaman dan kesepakatan, dalam masa yang sama mereka yakin bahawa berdasarkan orang Melayu merupakan penduduk majoriti negara ini, orang Melayu tetap merupakan pilihan utama untuk menjadi Perdana Menteri. Bermakna, tidak perlu dipindah perlembagaan atau diwajib paksakan perkara tersebut. Penyelesaian melalui persefahaman, kesepakatan dan saling memahami adalah bentuk yang lebih harmoni dan itulah yang berlaku selama ini. Tambahan lagi, sudah 15 kali PRU diadakan di negara ini. Tidak pernah muncul terpacul nama bukan Melayu ditonjolkan sebagai Perdana Menteri. Jadi kenapa kita perlu kecoh dan kalang kabut? Dalam hal ini, kiranya Perikatan Nasional sebagaimana kenyataan beberapa pemimpinnya benar-benar mahu orang Melayu sahaja boleh jadi Perdana Menteri adalah lebih baik mereka sendiri yang memperjuangkan perkara itu mulai sekarang. Kalau mereka mahu perkara itu menjadi kenyataan, mereka lah yang mesti memperjuangkannya dan bukan disuruh kepada orang lain. Langkah terbaiknya mereka hendaklah mulai menabur janji daripada sekarang bahawa jika Perikatan Nasional berkuasa atau berjaya memerintah negara suatu hari nanti, maka pindaan itu wajib akan dilakukan. Dalam PRU 16 akan datang, perkara memindah perlembagaan untuk memastikan Melayu saja boleh jadi Perdana Menteri itu pula mesti diletakkan sebagai manifesto utama dan tunjang dalam semua gerakan kempen yang dibentangkan kepada pengundi. Jika rakyat atau pengundi memberi sokongan, sudah barang tentu Perikatan Nasional akan senang-senang beroleh kemenangan dengan majoriti 2/3 dalam PRU 16 akan datang bagi membolehkan pindaan tersebut dilakukan. Soalnya, beranikah Perikatan Nasional berbuat demikian? Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ini berita paling baik untuk Anwar Ibrahim untuk PRU 16. Mat Sabu kata, kerajaan perpaduan tidak akan bertukar selepas PRU 16. PRU 16 ada 4 tahun lagi. Tapi diramalkan oleh Mat Sabu, kerajaan perpaduan tidak akan bertukar. Presiden Parti Amanah Negara, Datuk Seri Muhammad Sabu yakin kerajaan perpaduan akan kekal memerintah negara ini selepas PRU 16. Menurutnya, kenyataan itu bersandarkan vote bank yang dimiliki khususnya di negeri-negeri yang ditakbir kerajaan ketika ini. Saya yakin kita boleh menang semula untuk terus memerintah selepas PRU 16 sebab kita ada vote bank di Sarawak, Sabah, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang. Di negeri-negeri ini, bila kita lihat perkembangan politik dan suasananya, insya Allah cukup majoriti untuk bentuk kerajaan. Katanya ketika berucap merasmikan Konvensyen Pemuda Amanah Nasional 2023 di salah sebuah pusat acara di Bangsar di sini pada Sabtu. Malah katanya, bukti kerajaan perpaduan diterima baik juga dapat dilihat dengan sokongan semakin baik diberikan penjawat awam yang menjadi undi penting dalam setiap pilihan raya. Undi penjawat awam kepada kita sebelum ini begitu parah. Susulan wujud dakwaan kerajaan akan bertukar selepas pilihan raya 6 negeri.
Tetapi selepas tidak ada pertukaran kerajaan, mereka mula tunjuk sokongan kepada kita, katanya. Bagaimanapun, Muhammad Sabu mengakui sokongan kuat yang diterima di negeri-negeri yang ditadbir kerajaan belum mencukupi. Katanya, kerajaan juga perlu memfokuskan kepada usaha untuk menarik kembali sokongan rakyat di negeri diperintah pembangkang yang majoritinya pengundi Melayu dan Islam. Kita kena lihat kaedah bagaimana hendak tarik sokongan rakyat di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Kita tidak boleh terus jadi kerajaan tanpa sokongan orang Melayu Islam, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, diucapkan tahniah kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim yang bakal akan bertahan dan tidak akan ditukar selepas PRU 16. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini satu pengakuan paling luar biasa daripada Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin telah dipecat oleh UMNO gara-gara beliau melawan presiden. Akhirnya hari ini pula timbul pengakuan yang berkaitan dengan Presiden UMNO juga, yaitu Zahid Hamidi. Kata Khairi Jamaluddin, Zahid betul-betul pengendali politik. KJ ulas rombakan jemaah menteri. Khairi Jamaluddin yang dipecat daripada UMNO mendakwa Zahid Hamidi menunjukkan kepada pemimpin bawahan bahawa beliau satu-satunya yang boleh kekal dalam UMNO. Bekas Ketua Pemuda UMNO menyifatkan Zahid Hamidi betul-betul pengendali politik dan mendakwa timbalan Perdana Menteri itu terlibat dalam rombakan jemaah menteri baru-baru ini. Rombakan minggu lepas menyaksikan Zahid kekal sebagai jawatan timbalan Perdana Menteri dan mengekalkan portfolio sama. Khairi yang dipecat daripada UMNO mendakwa Zahid menunjukkan kepada pemimpin bawahan bahawa beliau satu-satunya yang boleh kekal dalam UMNO. Jadi Zahid merupakan orang yang sangat berkuasa, kata beliau. Apabila dia mendengar Perdana Menteri akan merombak jemaah menteri, dia akan berkata, ini adalah peluang saya, kata Zahid, kata KJ. Zahid mau memberitahu orang lain, walaupun saya telah menjalani pembedahan baru-baru ini, saya masih menjalankan tugas dan saya tidak ke mana-mana, kata Khairi Jamaluddin. Saya boleh pindahkan orang, tidak kira kamu timbalan presiden, naib presiden, katanya dalam podcast Keluar Sekejap bersama Sahrir Hamdan. Khairi merujuk kepada pertukaran portfolio antara timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan, naib Presiden Khalid Nordin dan ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT Zamri Abdul Kadir. Khalid mengambil alih portfolio pertahanan daripada Muhammad, manakala Muhammad diberi portfolio luar negeri, portfolio yang sebelum ini dipegang oleh Zamri. Zamri pula dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi menggantikan Khalid. Dalam pada itu, Khairi kecewa kerana Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dan Kementerian Komunikasi dan Digital dipecahkan. Beliau mengakui bekas Menteri Nik Nazmi Nik Ahmad menunjukkan prestasi yang baik ketika di NRECC. Bagaimanapun memenangkan kementerian itu telah dipecahkan, mungkin memberi cabaran kepada Nik Nazmi untuk menjalankan tugas dengan berkesan. Khairi mendakwa pemecahan KKD kepada Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital semata-mata untuk mengekalkan Fahmi Fadzil dalam jemaah menteri. Kementerian Digital kini di bawah pimpinan Gobind Singh Dio. Sepatutnya KKD hanya diterajui seorang individu, kata Khairi Jamaluddin. Tetapi oleh kerana Perdana Menteri mau menyelamatkan Fahmi, jadi KKD terpaksa berpecah dua, kata Khairi lagi. Khairi juga tidak bersetuju dengan peranan Fahmi sebagai jurucakap rasmi kerajaan. Ini kerana beliau akan bercakap mengenai perkara berkaitan kementerian lain yang mungkin tidak dimaklumkan sepenuhnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.